diminta hadir kalau tak ada ke lapangan besok. Dan seterusnya kita akan meneruskan program kita dengan penceramah seterusnya, iaitu Datuk Termizi Mat Jam, editor Harakah, yang akan menerangkan kenapa kita perlu tolak BN. Dengan segala hormatnya dipersilakan takbir. Malam ini adalah malam kita meneruskan kempen PRU 13. Boleh tuan-tuan? Pilihan raya tidak akan diadakan. Pilihan raya sehingga malam ini Perdana Menteri takut untuk membubarkan Parlimen. Perdana Menteri masih belum lagi memberikan tarikh keramat yang boleh memenangkan UMNO Barisan Nasional untuk diadakan pilihan raya. Sebab itu kita tidak perlu menunggu bilakah pilihan raya akan diadakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih saudara pengerusi majlis yang dihormati lagi dikasihi, timbalan yang di-Pertua PAS PJ Selatan, saudara Ehsan Zainal Abidin, pimpinan-pimpinan PAS di semua peringkat, dewan-dewan, cawangan-cawangan, para penyokong Pakatan Rakyat, rakan-rakan, kawan-kawan daripada Parti UMNO. Malam ini saya sebutkan, pilihan raya tidak perlu bagi rakyat menunggu bilakah sama ada dibuat ataupun tidak dalam masa yang terdekat. Kita teruskan kempen kita pada setiap malam kerana pentas ceramah ini adalah pentas kita. Betul tuan-tuan? Kita tidak ada TV 1, kita tidak ada TV 2, kita tidak ada TV 3, kita tidak ada Astro, kita tidak ada utusan berita harian The Straits Times dan akhbar-akhbar lain. Pentas kita adalah ceramah. Kita mesti mengadakan ceramah setiap malam. Ceramah, ceramah, ceramah. Kerana ini adalah medium, wadah untuk kita menyampaikan penerangan kepada rakyat. Betul atau tidak? Tuan-tuan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kerana penerangan yang jelas daripada Pakatan Rakyat, daripada PAS, maka pada hari ini kita lihat bukan sahaja pekerja-pekerja kilang di bandar-bandar, di pinggir bandar menyertai PAS, bukan sahaja petani, penoreh getah, pesawah padi di kampung-kampung menyertai PAS pada hari ini, tetapi bekas-bekas pegawai tinggi kerajaan, tuan-tuan, masih ramai yang sedang menunggu untuk menyerahkan borang kepada PAS. Saya sedang membuat rundingan, satu dengan seorang hakim, satu lagi dengan seorang pengarah. InsyaAllah dalam masa yang terdekat mereka akan menyerahkan barang PAS kepada kita. Kerana itu, kalau kita lihat di mana-mana, tidak menjadi satu keganjilan. Anak-anak muda khususnya berduyun-duyun sama ada mereka menjadi ahli PAS ataupun mereka menjadi penyokong tegar kepada PAS dan Pakatan Rakyat. Ini suasana yang amat berbeza dengan pilihan raya 2004, 2008. Sebab itu saya nak sebut bahawa ramai juga selain daripada bekas-bekas pegawai tinggi kerajaan yang saya sebut dan saudara-saudara tahu, mereka menyertai PAS menyerahkan borang. Saya ingat beberapa bulan yang lepas, bekas timbalan Menteri Pelajaran daripada Sarawak yang saya dipahamkan, yang begitu intim, yang begitu erat, bahawa timbalan menteri tersebut yang akan menyertai PAS ialah Datuk Bujang Haji Ulis, iaitu timbalan Menteri Pelajaran sewaktu Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Menteri Pelajaran. Tetapi beliau mengambil pendekatan berbeza. Akhirnya bersama-sama dengan Tan Sri Kadir Sheikh Fadir, beliau menyertai Parti Ikatan. Walau bagaimanapun, tidak lama selepas itu, kita diganti dengan timbalan Menteri Pelajaran daripada Sarawak juga, iaitu Datuk Saleh Japaruddin.
Ini juga menjadi kejutan. Seorang bekas timbalan menteri boleh bersama-sama dengan Parti Islam Semalaysia PAS. Datang daripada mana? Daripada Sarawak. Bukan datang daripada Perak, bukan datang daripada Kelantan. Datang daripada Sarawak. Ini perkembangan yang begitu ajaib. Keajaibannya sama seperti betapa ajaibnya PAS disokong oleh orang bukan Islam sekarang ini. Lebih 30,000 orang Cina dan orang India berada di dalam Dewan Himpunan Penyokong PAS. Ni menjadi ahli PAS bersekutulah lebih kurang menyokong PAS. Mereka bukan Islam, orang kafir tuan-tuan, tetapi menyokong PAS. Pelik tak pelik tuan-tuan? Pelik tuan-tuan, tak berlaku sebelum ini. Ni pakcik-pakcik ni, tok-tok wan yang dah ada, yang dah tua-tua ni pun tak pernah tengok PAS disokong oleh orang bukan Islam. Sokong mengundi, betul. Sokong dalam arti kata duduk di dalam parti Islam, saya rasa kita tidak pernah jumpa. Tetapi berlaku pada hari ini. 30,000 lebih orang India, orang Cina berada di dalam Dewan Himpunan Penyokong PAS sekarang ini. Dan semalam saya dihubungi oleh saudara Misbahul Munir Masduki, Timbalan Pesuruhjaya PAS Perak, untuk meminta supaya diangkat isu Abdullah Antong Sabri. Tuan-tuan kenal siapa Abdullah Antong? Abdullah Antong adalah sisa Dewan Undangan Negeri ketika krisis rampasan kuasa kerajaan negeri Perak. Beliau dianggap sebagai musuh kepada Pakatan Rakyat. 7 hari bulan lepas beliau mengisytiharkan diri bersama-sama dengan PAS. Tuan-tuan terkejut atau tidak? Macam tak terkejut pun. Abdullah Antong ni, antara lain beliau tidak memberikan pemakluman kepada speaker yang sah pada waktu itu, Siva Kumar, sehingga Dewan diadakan dan berlakunya rampasan kuasa. Ini dia, Abdullah Sabri bin Antong. Saya menghubungi beliau semalam dan beliau memberi green light bahawa angkat dan perbesarkan isu itu kerana beliau berasakan berdosa kalau tidak menyokong PAS dan menumbangkan UMNO Barisan Nasional dalam Perahu 13 ini. Saudara-saudara sekalian, ini sebahagian daripada perkembangan yang sedang berlaku, yang patut kita tahu. Dalam masa yang sama, 2 hari yang lepas saya siarkan di muka belakang, anak Tun Gafar Baba, saudara Tamrin, orang pertama dia hubungi saya kerana dia beritahu, Mizi, surat tunjuk sebab daripada UMNO dah dapat. Surat tunjuk sebab yang mengatakan mengapa kamu ahli UMNO Alo Gajah bertindak, berceramah di atas pentas pembangkang. Beliau beritahu saya kerana beliau akan memastikan beliau tidak menjawab surat tunjuk sebab itu, tetapi nak hantar surat kepada Jawatankuasa Disiplin yang diketuai oleh Tengku Ahmad Ritaudin untuk minta berhujah dengan Jawatankuasa Disiplin mengapa beliau bertindak, berceramah, berkempen untuk menumbangkan UMNO Barisan Nasional di atas pentas PAS. Ini saudara Tamrin, tuan-tuan. Tuan-tuan jangan bimbang, jangan risau. Saya beritahu kepada saudara Tamrin, kalau nak menyerahkan borang PAS, pastikan kita akan buat satu majlis besar. Beliau juga melahirkan kepada saya akan bertindak menyerahkan borang PAS dalam masa yang terdekat. Ini juga perkembangan yang menarik, saudara-saudara sekalian, yang berlaku, yang begitu luar biasa kalau dilihat oleh UMNO. Sebab itu UMNO begitu terdesak pada hari ini. Kemudian diikuti pada generasi awal, ramai artis-artis, penyanyi, kumpulan rock menyertai dan menyokong PAS khususnya. Kita ada Rengo sebelum ini. Kita ada Baekhyun daripada kumpulan Dhamma Sutra. Kita ada ramai lagi. Di bawah Ustaz Ridwan juga ramai antara mereka yang menyokong kita tetapi bergerak di surau dan di masjid. Seperti pelakon jelita Katrina Ross, seperti Yad, seperti Isma Hashmi, seperti siapa lagi? Ramai lagi, Wardina Safia dan macam-macam lagi.
Ini kumpulan artis yang ada kesedaran, yang ada kekuatan untuk berkempen menyampaikan Islam dalam bentuk dan versi PAS. Saudara-saudara sekalian, kalau kita kata dikejutkan dengan kemarahan Chief Inspector Aliza dalam filem Gerak-Gerak Khas, dalam drama TV Gerak-Gerak Khas, beliau belum lagi menyertai PAS. Memang belum menyerah borang, belum lagi menyertai PAS. Tetapi kalau kita tengok watak, gaya, kehebatan, kelincahan beliau, saya yakin dan percaya untuk memilih PAS bukan suatu perkara yang mudah. Betul tuan-tuan? Tak mudah orang macam AB untuk memilih PAS. Tetapi dalam cara, gaya, tindakan beliau, kelihatan beliau akan bersama-sama dengan PAS. Pada 8 hari bulan yang baru lalu, demonstrasi lebih kurang 500 orang di hadapan kem tahanan Kemunting untuk membebaskan lebih kurang 45 tahanan ISA. AB antara tonggak kekuatan berkempen di hadapan pintu masuk kem tahanan Kemunting bersama-sama dengan Raja Lawak, Leman Raja Lawak dan juga Saudara Harry. Ini satu perkembangan yang luar biasa hebat, saudara-saudara sekalian. Perkembangan ini kita patut raikan. Jangan kita bimbang, jangan kita menaruh syak wasangka kepada kemarahan artis-artis ini menyertai PAS. Tuan-tuan muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian, Saudara Zul, Kefli, Ismail, seorang lagi pelakon, Inspektor Razlan dalam filem Gerak-Gerak Khas. Sewajarnya pada 6 hari bulan itu beliau menyerahkan borang. Tetapi beliau memberitahu saya, beliau juga sedang menunggu satu tarikh keramat yang membolehkan beliau berani untuk menyerahkan borang. Setakat ini, beliau tetap bersama PAS dan akan menyokong Pakatan Rakyat untuk menumbangkan Kerajaan Barisan Nasional. Tuan-tuan kenal Inspektor Razlan? Boleh bayangkan? Ini dua orang pelakon daripada kumpulan filem siri televisyen Gerak-Gerak Khas arahan Datuk Yusuf Aslam. Kemudian kita dikejutkan. Sebelum itu, Saudara Bob Lokman telah pun mempelopori sebagai orang yang sedang beraksi, sebagai orang yang sedang mendapat pendapatan bulanan lebih daripada 30,000 sebulan, sanggup meletakkan jawatan sebagai juri Maharaja Lawak, akhirnya mengisytiharkan diri bersama-sama dengan PAS. Bukan mereka koman, kudi tuan-tuan, tidak. Mereka masih lagi ada kekuatan. Tetapi mengenangkan setelah melihat perjuangan untuk rakyat, demi rakyat dan Islam, mereka bersama-sama dengan PAS untuk berkempen menghadapi PRU 13 ini. Saya pada peringkat awalnya menjemput juara lagu 1995-1990. Lagu hitnya ialah Janji Manismu. Saya mengundang beliau berceramah di Taman Melewa hanya sekadar untuk mengisi slot digandingkan dengan saudara Bob Lokman. Saya hubungi saudara Aisyah, dia kata boleh, tidak ada masalah untuk berceramah. Saya kata bolehkah ini ceramah atas pentas PAS, bukan atas pentas hijrah, bukan atas pentas masjid atau surau? Boleh, kali ini saya boleh berceramah. Akhirnya beliau berceramah pada 4 April. Kalau tuan-tuan masih ingat, di Taman Melewa, ribuan orang hadir. Pada malam itulah beliau melahirkan isi hatinya. Isi hati Aisyah, penyanyi tersohor, suara merdu, lemak, gemalai. Kalau tuan-tuan masih lagi mendengar lagu-lagunya di corong-corong radio, masih kuat, masih hebat. Beliau pada malam itu, insyaAllah, beliau pada malam itu mengisytiharkan diri menyertai bersama-sama dengan PAS. Inilah dia Aisyah Arifin, penyanyi yang tuan-tuan dengar, yang tuan-tuan lihat, yang diputarkan oleh RTM, TV3 dan macam-macam siaran lagi. Selepas itu, apabila saya tanya beliau, dah masuk PAS kawasan mana ni? Ni dah masuk PAS ke belum? Dia kata belum masuk PAS. Dia cuma isytihar diri untuk masuk PAS. Dia cuma isytihar diri untuk bersama-sama dengan PAS. Bila saya tanya, dia belum masuk PAS, saya berfikir pada waktu itu untuk membuat satu majlis besar untuk menyambut Aisyah menyerahkan borang kepada pucuk pimpinan PAS.
kerana ia memberikan impak kepada industri hiburan, memberikan impak kesan kepada rakyat. Sebab itu saya membuat satu majlis besar, saya hubungi pejabat Menteri Besar Kelantan untuk mendapatkan tarikh Tok Guru Nik Aziz yang boleh free datang ke Taman Melewa menyambut borang yang akan diserah oleh Aisyah. Tok Guru macam biasa, demo kecik dengan Wan Nik. Wan Nik ni susu akhbar. Okey, saya hubungi Wan Nik dan dapat satu tarikh pada 11 hari bulan Jun. 11 hari bulan Jun, maka Aisyah menyerahkan borang PAS pada waktu itu kepada Tok Guru Nik Aziz. Maka Aisyah menjadi orang kedua yang hebat, artis, selebriti bersama-sama dengan PAS. Jadi jadual beliau saya uruskan, macam pengurus lah tuan-tuan. Kalau tuan-tuan nak Aisyah, kena jumpa saya. Betul. Memang saya uruskan jadual Aisyah dengan Leman Raja Lawak. Ni kadang-kadang Harry dia sendiri buat. Jadi jadual Aisyah begitu ketat. Setiap malam, setiap petang ada high tea, ada ceramah di sebelah malam, dan mendapat sambutan yang begitu luar biasa hebat, terutama daripada kalangan orang-orang perempuan, orang betina. Ramai datang tengok Aisyah tuan-tuan, terutama di sebelah Negeri Sembilan, Johor, Melaka dan beberapa negeri yang lain. Ini suatu yang begitu luar biasa tuan-tuan. Kita tak dapat nak ngumpul ke orang betina pergi dengar ceramah PAS ni. Bila ada Aisyah, bila ada Abi Abadi, Inspektor Aliza ini, kita dapat sampai 5-6 ribu orang boleh mendengar ceramah PAS. Pokok ceritanya tuan-tuan, kita nak tarik orang dengar ceramah PAS. Bila dia dengar, baru dia rasa seronok, baru dia tertambat hati nak dengar kali kedua. Betul tuan-tuan? Jadi kita gunakan Aisyah berceramah di seluruh negara tiap-tiap malam sampai suara dia pun hilang. Jadi saya kata teruskan, hilang suara tak apa, jihad. PRU 13 dah dekat. Tumpur kita kalau kita kalah, kita kata kita menang. Betul tuan-tuan? Kita dah nak menang ni. Kita teruskan kempen. Kemudian semalam, beberapa hari lepas, saya dikejutkan dengan seorang, 2 orang lagi nak masuk PAS. Saya trace, saya runding, saya pasang penyiasat bebas. Saya beritahu kepada Aisyah, tolong selidik. Aisyah kata betul, dia dah selidik. Betul, cuma tengah nak runding. Siapa lagi tuan-tuan yang nak masuk PAS? Datuk Sharifah Aini. Tumpur UMNO tuan-tuan, kalau Datuk Sharifah Aini masuk PAS. Betul tuan-tuan? Hancur, tumpur, mampus UMNO. Datuk Sharifah Aini, kita terus untuk berunding dengan beliau, insya-Allah dalam masa yang terdekat, dalam waktu yang agak keramat, tarikh yang baik, kita akan jemput dan maklum kepada dunia bahawa Datuk Sharifah Aini juga akan menyerahkan borang dan menyertai PAS. Dalam masa yang sama, seorang lagi kita dikejutkan. Siapa dia tuan-tuan? Oh mak, cepat kau tahu ya. Ning Baizura tuan-tuan. Ning Baizura. Dulu tuan-tuan ingat tak Ustaz Akil Hai? Tergedik, dia kata, siapa? Wahidah. Akhirnya jadi bini. Dalam ceramah ada tuan-tuan pasang balik VCD. Ustaz Akil Hai. Komen, kritik, sindir, sinis dengan Wahidah. Tergedik. Apa lagunya tu saya pun tak tahu. Akhirnya Wahidah menjadi isteri dia sampai ke hari ini. Jadi apa yang kita nak heran kalau Ning Baizura dengan suara yang lantang, suara yang nyaring akan menyertai PAS. Kita tidak pelik tuan-tuan. Ini juga kita sedang usahakan 2 orang penyanyi ini, kalau sekiranya benar, kalau sekiranya betul mereka menyertai PAS, ini menjadikan satu pukulan maut kepada UMNO. Betul tuan-tuan? Kita jadikan ini sebagai paku terakhir untuk keranda UMNO Barisan Nasional. Boleh? Tuan-tuan muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian. Sebab itu UMNO Barisan Nasional takut nak ngadakan pilihan raya. Sampai ke hari ini tak nak buat. Sorang-sorang kita siarkan di muka harakah. Tak ada di depan, di belakang. Orang menyertai PAS.
akhirnya boleh membina satu persepsi kepada rakyat, pembaca harakah, rakyat khususnya. Nak tengok, bila dia tengok seorang-seorang orang besar, orang codik-codik pandai ni masuk PAS, jadi yang di bawah-bawah ni takkan aku yang tak berapa nak codik ni tak masuk PAS. Udah orang codik, berduyun-duyun masuk PAS, takkan aku yang tak berapa nak codik ni tak masuk PAS. Udah penyanyi-penyanyi terkenal, berduyun-duyun masuk PAS, takkan aku penyanyi karaoke ni tak boleh nak masuk PAS. Tuan-tuan, kalau ada penyanyi karaoke malam ni nak masuk PAS, beritahu saya. InsyaAllah kita buat majlis besar, serah borang. Kerana ini menjadi satu trend dan boleh memberikan kesan yang besar kepada politik pilihan raya kita. Betul tuan-tuan? Tuan-tuan muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian. Akhirnya kita tengok UMNO dari sehari ke sehari takut nak ngadakan pilihan raya. Dia kata bulan Mac tak buat juga. BRIM dah bagi kepada tuan-tuan. KRIM dah bagi dah kepada tuan-tuan. Ada yang dapat sini? Bawa lagi duit tu. Pasal apa pula habis ni nak derma ni lepas ni? Nak lancar derma jihad. Duit KRIM, duit BRIM bagi kepada PAS. Raba-raba dalam poket tu bagi yang besar-besar malam ni. Duit ini telah pun habis diberi kepada rakyat. Pilihan raya tak buat juga lagi. Bagi tayar 4 biji kepada pemandu teksi. Pilihan raya tak buat juga lagi. Macam-macam dia bagi kepada rakyat sebab nak mengumpan rakyat supaya jangan lari kepada Pakatan Rakyat. Demo pun sekarang ni dah buat ceramah weh. Betul tuan-tuan? Selalu yang buat ceramah ni kita. Kita buat ceramah kerap-kerap. Betul tuan-tuan? Banyak-banyak. Demo buat ceramah kadang-kadang. Jarang-jarang Peramli kata. Saya berceramah di Batu Gajah dah 3-4 kali berceramah di Batu Gajah. Tapi masa saya berceramah dengan saudara Harry di Batu Gajah, pada malam itulah ceramah yang tidak diganggu oleh Yang Berhormat Hamidah Osman, Adun Sungai Rapat. Rupanya ceramah 14 kali sebelum itu diganggu oleh Hamidah. Dipasangnya majlis karaoke sebelahnya melah je tuan-tuan. Bukannya jauh. Kita ceramah di sini, dia ceramah di depan, mikrofonnya, speakernya ditalanya kepada kita. Kerana apa? Kerana nak mengganggu ceramah Pakatan Rakyat. Ini juga berlaku di Lembah Kelang. Saya nak sebut yang berlaku di Gunung Rapat dan beberapa negeri, khususnya di Melaka. Mereka mengganggu ceramah Pakatan Rakyat ini dengan cara macam itu. Kita ada 1000 orang, demo ada 20 orang je tuan-tuan. Tapi ceramah nak mengganggu kita, mereka buat juga. Kenapa? Kerana takut orang tempatan di situ datang mendengar ceramah PAS. Kalau dengar sekali ceramah PAS ni tuan-tuan, confirm balik mesti jadi PAS. Betul tuan-tuan? Tak percaya tanya orang-orang UMNO yang dah masuk PAS tu. Sekali je dia dengar ceramah PAS, confirm balik dia akan nak ikut lagi ceramah PAS. Lepas itu dia akan gian nak dengar ceramah PAS, baru lepas itu dia isi borang masuk PAS. Boleh tuan-tuan? Tuan-tuan muslimin muslimat sekalian, baru-baru ini Akhbar Vancouver Sun 3 Jun di Kanada yang disiarkan di muka depan harakah baru-baru ini menjelaskan dengan jelas bahawa maklumat dalaman ketakutan UMNO Barisan Nasional Najib khususnya takut nak mengadakan pilihan raya ni apabila terdedah lebih daripada 133 fail yang dirampas oleh siapa tuan-tuan? Oleh syarikat Jerman. Mana dia ya? Yang merampas daripada firma pertahanan Perancis DCNS 133. Dalam kes itu pertama komisen awal yang dituntut oleh Najib Tun Razak dan sekutunya, Razak Baginda dan UMNO lah khususnya 1 bilion. Betul tuan-tuan? Untuk komisen 2 biji kapal selam yang tidak ada senjata, kosong, tak boleh menyelam. 2 biji kapal selam 1 bilion bersamaan dengan 3 bilion duit Malaysia, 3 bilion ringgit Malaysia. Ini permintaan yang pertama. Pasal kedua, mereka mendapat komisen sebanyak 500 juta ringgit. 500 juta ringgit dibagi beberapa orang dan juga UMNO. Dan pasal yang ketiga, mereka jual tuan-tuan maklumat keselamatan kapal selam itu kepada firma pertahanan Perancis ini dengan harga 142 juta. Melalui siapa? Melalui Razak Baginda. Siapa Razak Baginda? Orang kuat Datuk Seri Najib Tun Razak. Betul tuan-tuan?
maklumat ini kita buat report polis. Pakatan Rakyat buat, PAS buat, PKR buat dan lain-lain. NGO juga turut membuat laporan polis. Tetapi tidak disiasat, kertas siasatan tidak dibuka sampai sekarang. Rafizi dedah tentang penyelewengan LRT. Automatik pihak polis buka kertas siasatan kerana katanya OSA. Ada iklan sikit tuan-tuan. Leman sedang menunggu driver dia. Mana driver dia? Udah terpaja-paja Leman mencarinya. Jangan bagi Leman terpaja-paja situ kan tumpah dia tak boleh pergi ke Selayang. Mana driver Leman? Leman tunggu tak tahu, tunggu kat belakang sana ke apa ke, telefon Leman sekarang. Tuan-tuan muslimin muslimat dihormati Allah sekalian. Kerana pendedahan ini menjadikan Najib begitu takut untuk mengadakan pilihan raya cepat. Tangguh lagi. Kerana apa? Kerana menurut laporan daripada suak khabar Kanada itu, bahawa Mahkamah Perancis dalam kes Scorpion ini di peringkat perbicaraan Tribunal de Grande Instance. Maknanya dikaitkan dengan lebih dekat lagi, termasuk kes pembunuhan penterjemah Altan Tuya. Ini menjadi satu benda yang besar. Jadi macam mana Najib nak bersilat? Pilihan raya terpaksa ditangguhkan, walaupun dengan bermacam-macam halangan, bermacam-macam sebab yang kita sebutkan tadi. Hakikatnya malapetaka ini menimpa UMNO Barisan Nasional satu demi satu. Apa tidaknya tuan-tuan? Ahli Parlimen Seri Gading, Muhammad Abdul Aziz, dia kata gantung Amiga, cukup. Amiga orang India, bangkit orang India, seluruh negara membantah. Antara yang membantah paling kuat ialah anak Sami Velu, sehingga mengugut UMNO Barisan Nasional supaya menarik balik, minta maaf, kerana katanya orang India sekarang ini sudah tidak berminat dengan UMNO Barisan Nasional. Mereka akan menyokong Pakatan Rakyat. Ini kesan. Tujuannya kononnya untuk mengelegakkan hati orang Melayu, nak menaikkan semangat perkauman supaya marah kepada Pakatan Rakyat, marah kepada PKR, marah kepada PAS yang memperalatkan Amiga, orang bukan Islam, yang nak menghancurkan orang Melayu. Ini pada pandangan mereka. Rupa-rupanya makan tuan, tuan-tuan. Makan tuan. Dengan kenyataannya yang simple, yang sikit, yang mudah, tetapi memberi kesan yang buruk kepada UMNO Barisan Nasional. Dahlah mereka sedang berjuta-juta habis duit nak pikat orang India ni yang ada Syokit ni, nak menyokong PAS, nak menyokong Barisan Nasional. Tak boleh. Timbul pula isu ini, maka dia lebih menjauhkan lagi orang-orang India dengan Barisan Nasional. Tuan-tuan boleh faham tu? Faham kan? Kalau kita buat begitu, kita pun akan menerima nasib yang sama. Tetapi UMNO ni kerana tak cerdik, kerana mereka juga buat ceramah, kerana mereka juga mengadakan pelbagai program-program seperti mana pembangkang, kita yakin dan percaya itu adalah persiapan mereka untuk menjadi pembangkang selepas PRU 13. Betul tuan-tuan? Kalau tidak, mereka tak buat ceramah tuan-tuan. Mereka ada TV 3, mereka ada TV 1, 2, 3, 5, 9, Astro, macam-macam mereka ada. Betul tuan-tuan? Pasal apa mereka nak buat ceramah? Pasal apa mereka nak buat karnival? Pasal apa mereka nak buat hari belia, itu, ini dan macam-macam? Kerana apa? Kerana mereka dah terdesak. Nyawa dah berada di ujung tanduk tuan-tuan. Kalau nyawa tak berada di ujung tanduk, UMNO Barisan Nasional kompom tahun lepas dah buat pilihan raya. Betul tuan-tuan? Tuan-tuan ingat bahawa sebelum ini, setahun kira-kira yang lalu, pemimpin-pemimpin UMNO rata-rata menyebut, kami akan rampas balik Kedah, Perak, Selangor. Betul tuan-tuan? Rampas balik tuan-tuan. Sekarang apa dia cakap tuan-tuan? Apa yang pemimpin UMNO cakap sekarang ini tuan-tuan? Kita akan pertahan Putrajaya. Betul? Mana di Kobik tuan-tuan, dia kata dia nak rampas balik negeri-negeri Pakatan Rakyat ni, dah tak ada lagi tuan-tuan. Maknanya dalam kajian penyelidikan UMNO Barisan Nasional, soal nak pertahan negeri-negeri ini dah tak timbul. Sekarang ni kita nak pertahan Putrajaya dengan darah dan air mata. Kalau tulang berkecai, daging berkecai.
kata Datuk Seri Najib Tun Razak. Itu yang semalam salah seorang daripada yang tak suka Najib pergi mengamuk, berkecai dengan darah-darah sekali semalam. Ini berlaku. Jadi kita yakin dan percaya dalam pilihan raya ini, saya nak menyebut tentang unjuran yang dibuat oleh Pakatan Rakyat kira-kira sebulan yang lalu. Unjuran yang dibuat oleh Pakatan Rakyat dalam pilihan raya ke-13 ini, setelah diambil kira semua aspek, semua faktor, kajian kita mendapati ada beberapa kerusi parlimen yang akan kita menang, dan ada beberapa kerusi parlimen yang kita menang akan kalah. Yang kita kalah boleh kita menang. Sekarang ini di dalam tangan Pakatan Rakyat, kita ada sebanyak 105 kerusi. Ini kerusi yang ada di dalam Pakatan Rakyat yang kita jangka boleh menang. Kita ada 105 kerusi daripada semua jumlah kerusi parlimen di Malaysia, iaitu sebanyak 222 kerusi. 222 kerusi, kita ada 105 kerusi. Kita nak menang dengan mudah, dengan majoriti mudah, sebanyak 112 kerusi, lebih kurang 6-7 kerusi lagi untuk kita membentuk kerajaan persekutuan. Ini yang sebenarnya tuan-tuan, yang ditakuti oleh UMNO Barisan Nasional Najib Tun Razak dan sekutunya. Jumlah ini begitu besar. Jumlah ini tidak pernah terjadi dan tidak pernah berlaku di dalam negara kita. 10 kali pilihan raya diadakan, 11 kali pilihan raya diadakan, tidak pernah lagi mendapat unjuran pencapaian kerusi di atas kertas. Kita boleh menang sebanyak 105 kerusi. Kita perlu kepada 7 kerusi lagi. Ini unjuran Pakatan Rakyat. Baik, saya nak menyebut tentang bagaimana 7 kerusi lagi kita perolehi daripada 3 negeri yang dianggap mampu untuk menyumbang dan memberikan jumlah kerusi yang lebih besar daripada 7 kerusi, iaitu negeri Sarawak. Negeri Sarawak ada 31 kerusi. Negeri Sabah ada 26 kerusi. Dan negeri Johor ada 26 kerusi. Baik, di negeri Johor, kalau tuan-tuan pada hari ini pergi ke negeri Johor, Melaka, Negeri Sembilan, tuan-tuan begitu terkejut. Ceramah seperti ini, saya rasa lebih besar lagi jumlah pendengar yang hadir dalam ceramah-ceramah yang dianjurkan oleh PAS. Di Johor sebagai contoh, kita selalu menyebut dan mengaitkan orang Jawa ini begitu akrab dengan UMNO. Orang Jawa ni tak boleh tinggal UMNO. Orang Jawa ni karat biru. Di Johor sudah tidak berlaku begitu tuan-tuan. Pergilah ke Pagoh, pergilah ke Muar, pergilah ke Rengit, pergilah ke Parit Sulong. Kalau saudara An Wang Seng, kita orang Cina berceramah di Johor, ribuan orang hadir. Saya dia beritahu oleh Adun Skincan, yang berhormat Eng Swing Lim. Dia kata, aku ceramah di Johor cakap Jawa. Dia ceramah di Johor cakap Jawa. Orang Jawa turun beribu mendengar ceramah Eng Swing Lim, Adun Skincan. Dan bila ditanya, motosikal yang banyak di situ, semua orang tempatan. Dia tak babit ke orang luar. Ini perkembangan yang berlaku di Johor. Sebab itu dalam unjuran Pakatan Rakyat meramalkan sekurang-kurangnya ada 18 kerusi parlimen di Johor yang boleh menyumbang kemenangan kepada Pakatan Rakyat. 18 kerusi, saudara-saudara sekalian. Baik, daripada 18 kerusi itu, maknanya kerusi yang terancam di pihak UMNO Barisan Nasional. Unjuran ini, kalau kita lihat, berdasarkan kepada 18 kerusi itu, Pakatan Rakyat yakin 10 kerusi boleh diperolehi daripada negeri Johor. Kemudian, perkembangan terkini, krisis yang berlaku di Sabah, apabila 2 ahli parlimen Barisan Nasional, iaitu ahli parlimen Tuaran, ahli parlimen Beaufort, 2 ahli parlimen ini yang belum membuat keputusan tetapi telah meletakkan jawatan mereka di dalam UMNO, akan melompat menyertai Pakatan Rakyat. Kalau ini berlaku di Sabah, sekurang-kurangnya 10 kerusi lagi boleh diperolehi oleh Pakatan Rakyat
kerana dominasi Barisan Nasional pecah akibat daripada krisis dalaman yang melanda Barisan Nasional Sabah. Walaupun naib Presiden UMNO berasal daripada Sabah, Syafiee Tak Abdal, dengan krisis skandal beliau dengan pelakon jelita Zahidah Rafiq, kita yakin dan percaya ini juga menyumbang kepada perpecahan dan krisis di Sabah. Tuan-tuan, jangan kutuk Zahidah Rafiq. Kita tidak tahu krisis dengan Syafiee Tak Abdal ini akan mendorong pula beliau meminta pertolongan daripada PAS untuk membantu. Akhirnya beliau menyentuh PAS, kita tak tahu, betul tuan-tuan? Pelakon-pelakon sekarang ni jangan buat main-main. Kita tak persoal tentang hubungan pribadi beliau dengan Zahidah Rafiq, tetapi kita persoal daripada mana datangnya duit yang Syafiee Tak Abdal ini bagi kepada Zahidah Rafiq. 200,000 seminggu, 300,000 seminggu, bertemu di hotel, buat rumah sampai 2-3 juta. Ini yang kita persoal. Duit daripada mana? Tentulah duit tuan-tuan, duit daripada rakyat, betul tuan-tuan? Gaji menteri tak banyak mana tuan-tuan? Commission ni, duit bawah kapet yang banyak ni. Kita tak persoal yang itu. Tetapi kalau krisis ini juga terjadi di Sabah, Sabah akan memberikan suatu landscape politik baru untuk Pakatan Rakyat. Saudara-saudara yang dihormati sekalian, begitu juga apa yang berlaku di Sarawak. Dalam pilihan raya negeri di Sarawak tahun lepas, kalau dicampurkan jumlah undi yang diperolehi Dewan-Dewan Undangan Negeri yang ada dan dijumlahkan, sekurang-kurangnya 10 kerusi parlimen lagi di Sarawak menyebelahi Pakatan Rakyat. Tetapi unjuran yang kita buat dijangkakan 9 kerusi parlimen akan diperolehi daripada Sarawak. Tuan-tuan muslimin muslimat sekalian, ini unjuran daripada Pakatan Rakyat. Saya nak sebut pada 2008, Profesor Dr. Abu Hassan Hasbullah daripada Zentrum Study telah membuat satu laporan kajian beliau menyatakan bahawa negeri Kedah, Pulau Pinang, Perak, Selangor, Kuala Lumpur dan Negeri Sembilan serta Pahang akan dimenangi oleh Barisan Alternatif. Ni 2008, kita tak bentuk Pakatan Rakyat. Tuan-tuan tak percaya, saya lagi tak percaya. Saya jumpa Dr. Abu Hassan, pensyarah saya dulu. Saya kata ini kajian macam tak berapa betul. Prof buat macam mana? Nak katakan kita boleh ada satu rationality kepada otak kita nak faham macam mana negeri-negeri seperti ini kita boleh menang. Tetapi dalam masa yang sama, kalau tuan-tuan masih ingat interview yang disiarkan oleh utusan Malaysia dengan Tun Daim Zainuddin 2008, beliau juga membuat ramalan yang sama pada 2008 itu, iaitu negeri Kedah, negeri Pulau Pinang, Selangor, Perak, Negeri Sembilan, Kuala Lumpur dan Pahang. Negeri ini akan terlepas kepada pembangkang. Ini Tun Daim Zainuddin cakap, tuan-tuan, berdasarkan kepada kajian dia. Baik, saya nak beritahu, orang yang paling rapat dengan Tun Daim Zainuddin sehingga ke hari ini iaitu Datuk Abdul Aziz Sabri Abdul Aziz, iaitu bekas Ketua Penerangan UMNO bahagian Pekan, yang menjadi anak kesayangan Datuk Seri Najib Tun Razak. Pada tahun 1995 beliau menjadi adun di salah sebuah Dewan Undangan Negeri di kawasan Pekan dan dilantik menjadi Ketua Penerangan UMNO bahagian Pekan. Kemudian akhirnya beliau baru-baru ini melompat daripada UMNO menyertai DAP. Beliau masih mempunyai hubungan kuat dengan Tun Daim Zainuddin. Beliau memberitahu saya bahawa di dalam interview tersebut ada banyak perkara tidak dilaporkan oleh utusan. Tetapi dia nak sebut Tun Daim ni adalah seorang yang tidak percaya kepada perisikan polis. Tun Daim tak percaya kepada perisikan SB. Tun Daim tak percaya kepada perisikan tentera. Dia bentuk satu kumpulan penyelidikan daripada orang-orang dia, turun padang, membuat survey. Dan itulah hasil kajian yang dia dapat untuk 2008. Kajian itu hampir tepat. Betul tuan-tuan? Negeri Pahang saja kita terlepas, tak tahu macam mana, dan sehingga ke hari ini pun tidak ada laporan lengkap mengatakan bagaimana
kajian di negeri Pahang itu menjadi tidak tepat. Tetapi di negeri Sembilan, tuan-tuan, kita hanya perlu 4 kerusi saja lagi untuk membentuk kerajaan pada 2008. Betul, tuan-tuan? Kita kalah 4 kerusi. Kalau kita menang 4 kerusi lebih 1, bermakna negeri Sembilan juga adalah negeri Pakatan Rakyat. Kuala Lumpur, kita ada 10 kawasan parlimen. 1 saja UMNO Barisan Nasional menang, iaitu Parlimen Setiawangsa. Kerana di sana banyak undi pos daripada Kem Wedebeng dan berdekatan dengan kawasan itu. Maknanya, tuan-tuan, kajian yang dibuat oleh Tun Daim, kajian yang dibuat oleh Zenram Study oleh Profesor Dr. Abu Hassan Hasbullah hampir tepat dan boleh dipercayai. Baru-baru ini, 2 bulan yang lepas, Tun Daim membuat ramalan sekali lagi. Betul, tuan-tuan? Berdasarkan kajian yang dibuat oleh Tun Daim Zainuddin yang terbaru, beliau menyebut dengan jelas bahawa UMNO menang selesa dalam PRU 13 ini di 3 buah negeri sahaja, tuan-tuan. Apa negeri-negeri itu, tuan-tuan? Boleh sebut? 1, Johor. 2, Melaka. 3, Pahang. Kalau ada orang UMNO yang tak nak duduk negeri Pakatan Rakyat, boleh pilih. Nak duduk di hutan batu, pilihlah Melaka. Nak duduk di hutan belantara, pilih Pahang. Bolehlah pakat-pakat. Tengok-tengok, semak-semak, nak diri rumah di mana. Tun Daim sebut dengan jelas, UMNO Barisan Nasional boleh menang agak selesa di 3 negeri saja, tuan-tuan. Di Perlis bergaduh kumpulan Syahidan Kasim dengan Mak Isa Sabu, campur dengan kumpulan Datuk Radhi Syekh Ahmad. Di Kedah, apabila Tun Dr. Mahathir mengangkat anaknya untuk menjadi Menteri Besar Kedah, kalau UMNO menang PRU 13, mengamuk pula Ahmad Bashar, Ketua UMNO Perhubungan Kedah sekarang ini. Dulu Najib angkat dia untuk menggantikan Mahathir, untuk menggantikan Datuk Seri Mahathir Khalid. Angkat Ahmad Bashar. Tiba-tiba Tun Mahathir pergi lobi Datuk Seri Najib Tun Razak, letak pula siapa nama anak dia? Mukhlis sebagai bakal Menteri Besar. Gaduh pecah sekarang di Kedah. Di Perak kita yakin dan percaya boleh diambil balik. Di Selangor kita boleh bertahan kalau sekiranya UMNO tidak bertukar menjadi United Myanmar Nepal Organization. Kalau bertukar, ada lebih kurang 300,000 pengundi hantu setan polong di Selangor telah diagih-agihkan mengikut Dewan Undangan Negeri yang terpilih untuk dimenangkan kepada Barisan Nasional. Itu pandai-pandai tuan nanti nak buat macam mana. Tangkap. Tengok pelik sikit muka, tangkap. Mereka ada kad pengenalan, tapi kad pengenalannya tidak boleh link kepada Jabatan Pendaftaran Negara. Kad pengenalan mereka boleh cucuk link dengan Jabatan Suruhanjaya Pilihan Raya saja, tuan-tuan. Tak percaya pergi tangkap. Kalau ada jumpa siapa-siapa sini, tangkap, ambil IC dia, cek. Memang tidak boleh link dengan Jabatan Pendaftaran Negara. Ini IC hanya semata-mata meloloskan untuk pergi mengundi. Kalau tuan-tuan boleh dapat tangkap, kita tangkap aja nanti. 300,000 lebih. Termasuk daripada Sabah, pengundi-pengundi Sabah. Banyak dah kita dedah di dalam harakah. Di Bangi, di Serdang, di Ijuk. Yang kita tangkap, yang mereka sedang bagi kad pengenalan. Kita buat report polis, tak jalan, tuan-tuan. Buat report polis, tak jalan. Maknanya, mereka betul-betul terdesak untuk menangkan UMNO Barisan Nasional di Selangor khususnya kerana pengarah strategik bagi UMNO sekarang ini ialah Datuk Seri Idris Yusof. Idris Yusof inilah yang telah mempelopori gerakan ini untuk merampas Terengganu pada 2008. Hari ini beliau mengimplementasikan program ini di Selangor. Tuan-tuan, kalau kita menang Putrajaya pun, tuan-tuan, kalau tak dapat Selangor, apa tak ha, tuan-tuan? Tahu, tuan-tuan, apa tak ha?
Apa tak kira tuan-tuan kalau dapat Selangor, tapi kita menang di Putrajaya. Ini yang berlaku kepada UMNO. Mereka menang Putrajaya, menguasai Putrajaya, tetapi mereka tak dapat nadi keuangan, nadi duit yang boleh menjana kekayaan mereka di negeri Selangor. Ini nyawa UMNO di negeri Selangor. Sebab itu banyak program, projek mereka tak boleh buat. Sekarang ni duit dah tak ada. Tanya cikgu-cikgu yang mengajar, mana ada lagi pergi kursus di hotel-hotel besar, makan pun nasi bungkus sekarang, betul tuan-tuan? Tanya cikgu-cikgu, PIBG pun tak boleh nak buat spanduk pun suruh ibu bapa sponsor. Ada sekolah di Gombak, minta daripada pelajar supply 1 rim, seorang kertas A4, baru 6-7 ringgit. Maknanya, sekolah pun tak ada duit sekarang. Mereka nak buat BRIM, BRIM, beri rasuah 1 Malaysia. TRIM, terima rasuah 1 Malaysia. Betul tuan-tuan? Mereka umpan rakyat. Barulah Demos sedar. Kuasa rakyat ini yang menentukan kuasa mereka selama hari ini. Selama hari ini Demos tak sedar. Sebab itu tak heran nak bagi sumbangan kepada rakyat, nak bagi air percuma kepada rakyat. Oi, tak ada heran sebelum ini. Kutuk pula lagi di Selangor. Mana boleh bagi air percuma, tumpur koma, tutup, bankrupt kerajaan Selangor. Sekarang dah nak tamat penggal weh. Udah nak tamat penggal. Tak kita jumpa lagi Khetoyo hantar senarai nama UMNO, termasuk diri dia tanda tolak air percuma, pakai juga. Khetoyo mandi hadas pakai air percuma tu tuan-tuan. Dia tak tolak. Oi, bila Pakatan Rakyat buat, negara bankrupt. Kita nak pendidikan percuma. Tuan-tuan tengok debat antara Rafizi dan juga Khairi Jamaluddin. Khairi Jamaluddin nak berhutang. PPTN, bukan PPTN, PP tipu. Nak berhutang. Nak bagi berhutang. Kita nak bagi pendidikan percuma, dia nak berhutang. Kita nak bagi pilihan raya bersih, dia nak pilihan raya kotor. Kita kata boleh ambil daripada 5 bilion. Hasil keuntungan Petronas 80 bilion. 80 bilion tolak 5 bilion, 75 bilion. Najib kata 85 tolak 5 bilion, bankrupt. Ini pemimpin-pemimpin UMNO bukan untuk membela rakyat, tetapi untuk membela kroni dan untuk membela pemimpin-pemimpin di peringkat atas. Rakyat dibiarkan terkapai-kapai tuan-tuan. Rakyat ni, kita ni 54 tahun sekarang ini. Sekarang ni baru dilayan oleh kerajaan macam anak mah. Betul tuan-tuan? Sebab apa? Sebab Pakatan Rakyat kuat. Kalau Pakatan Rakyat tak kuat, mampuh tobat lahum, UMNO tak akan angkat tuan-tuan jadi anak mah. Betul? Tuan-tuan muslimin muslimat, Pakatan Rakyat kuat sebab tuan-tuan menyokong Pakatan Rakyat. Tuan-tuan kena kempen banyak-banyak lepas ini. Panggil anak bini, panggil jiran tetangga. Ni orang-orang UMNO yang kita berkawan tu, ajak sama-sama supaya kita kuatkan Pakatan Rakyat. Apabila Pakatan Rakyat kuat, kita mampu untuk menumbangkan UMNO Barisan Nasional. Betul tuan-tuan? Tadi saya sebut, kita pun telah mendapat, kalau setakat 7 kerusi parlimen untuk membentuk kerajaan persekutuan, kita telah mendapat daripada Sabah sudah ada 10 kerusi. Daripada Sarawak, kita jangka lebih kurang 9 kerusi. Daripada Johor, kita kata ada lebih kurang 10 kerusi. Tetapi dalam pertemuan naik Presiden PAS, Saudara Salahuddin Ayub baru-baru ini dengan Tan Sri Musa Hitam. Musa Hitam sendiri sebut 10 kerusi sekurang-kurangnya di Johor akan terlepas ke tangan Pakatan Rakyat. Ini Musa Hitam sebut. Dan dalam kajian yang dibuat oleh Tun Daim yang tidak disiar oleh utusan, sekurang-kurangnya 9 kerusi parlimen di Johor akan terlepas kepada Pakatan Rakyat. Ini semua memberikan gambaran yang hampir sama. Kesimpulannya tuan-tuan, Pakatan Rakyat sedang mendahului ke depan. Sebab itu UMNO tak boleh nak buat pilihan raya. Senang saja congaknya, betul tuan-tuan? Kalau dia kuat, kalau dia boleh buat pilihan raya, dia buat sekarang. Sebab dia jangka boleh menang. Dia tak buat sekarang, dia tak buat pilihan raya kerana dia jangka dia tak boleh menang. Betul? Jadi tuan-tuan jangan takut. Selagi dia tangguh pilihan raya, macam-macam isu lagi boleh keluar. Macam-macam bahana malapetaka lagi boleh menimpa dan menghempuk kepala Najib Tun Razak. Betul tuan-tuan? Kalau sekiranya dia lambat terentak sampai bulan 4 sekalipun pilihan raya,
Ini adalah satu kesyukuran kepada Pakatan Rakyat. Tiap-tiap malam kita boleh berceramah. Tiap-tiap malam kita boleh bongkar isu. Isu sekarang ini menjadi milik Pakatan Rakyat. Mereka satu persatu isu kita dedah tak boleh jawab. Isu NFC 250 juta tak boleh jawab. Isu Skopin 500 juta, 3 bilion. Kemudian dedah lagi surat penyelewengan di bawah Akta OSA, keselamatan kapal Skopin kepada firma pertahanan Perancis 142 juta, tak boleh jawab. Isu LRT baru-baru ini pun tak jawab. Isu MRT baru-baru ini pun tak jawab. Semua tak jawab. Kalau tak jawab tu insya-Allah dia akan jawab di mahkamah selepas kita menang nanti. Betul tuan-tuan? Boleh? Boleh tuan-tuan? Tuan-tuan yakin kita boleh pergi Putrajaya? Boleh semangat ni. Kalau tuan-tuan yakin boleh pergi Putrajaya, mari kita sama-sama pada malam ini memberikan derma sebanyak mungkin yang tuan-tuan bawa duit pada malam ini. Kerana nak pergi Putrajaya kita tak boleh lengang kangkung. Betul tuan-tuan? Tuan-tuan nak naik bas ke nak naik kereta ke nak jalan kaki? Naik kereta tuan-tuan. Jadi tuan-tuan kita perlukan modal untuk pergi ke Putrajaya. Nak menumbangkan kerajaan gergasi macam UMNO ni 54 tahun tuan-tuan baru boleh. 54 tahun baru nak boleh ni. Kita yakin dan percaya UMNO Barisan Nasional boleh tumbang. Jadi minta petugas-petugas turun padang kutip derma seorang demi seorang. Jangan terlepas walaupun seorang. Ada 10 hulo yang 50. Ada yang 50 bagilah yang 50. Jangan pilih-pilih duit kecil. Nanti esok duduk Putrajaya, esok di jauh-jauh sikit tepi pagar. Kita nak semua duduk di depan di Putrajaya nanti. Boleh? Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, harapan kita begitu besar untuk pergi ke Putrajaya. Sebab itu kita buat hijau di Alustar 300,000 lebih memenuhi Alustar. Pakai baju hijau. Buat di Perak, buat di Johor. Dan 14 hari bulan ini kita buat di wilayah persekutuan. Dan 15 hari bulan hijau di Kuala Selangor. Tuan-tuan berikan sokongan-dokongan. Kerana hijau ini juga begitu luar biasa. Bagaimana rakyat boleh turun dan berhimpun begitu ramai. Untuk semata-mata meraihkan, mengangkat dan menjulang PAS untuk pergi ke Putrajaya. Tuan-tuan muslimin muslimat sekalian, dan jangan lupa pada 14 hari bulan jam 2 petang kita ada satu himpunan oren selamatkan Felda. Ada tuan-tuan sini anak pak, nenek, apa mak saudara, pok saudara yang duduk di Felda? Tumpul tuan-tuan, orang udah sign, tanah udah tergadai, pinjaman tak tahu berapa ditulis. Habislah puak-puak UMNO jerung-jerung yang di atas perompak lanon tulis dekat borang permohonan tuan-tuan tu. Tapi tuan-tuan tak faham, orang Felda kita cakap tak mau dengar. Terimalah bahananya. Tun Razak lain, Najib Tun Razak lain, Razak Baginda lain. Betul tuan-tuan? Jadi jangan samakan Najib Tun Razak dengan Tun Razak. Tun Razak ambil tanah orang Melayu, bagi orang Melayu buat tanam kelapa sawit. Najib ambil tanah orang Melayu, buat apung saham, bagi kepada pihak luar, beli, jual. Peneroka dapat 800 unit saham. Tak cukup satu lot. Satu lot 1,000 tuan-tuan. Satu lot pun tak dapat jadi peneroka. Tan Sri Isa Samad dapat 1,800 unit. Duduk diam je pejam mata. Janji pegang isu Khalwat Najib dengan Zainazin. Cukup ambil 1,800. Betul tuan-tuan? Sebab itu di zaman dia. Ini disuap dengan saham 1,800 unit. Peneroka tak dapat apa. Sign. Tanah tergadai. Mengikut rate. Kalau tanah tu di tepi jalan, harga dia tinggi. Kalau tanah tu jauh sikit, harga dia rendah. Ini tidak ditulis. Mereka tulis sendiri nanti. Yang akan membayar hutang, kalau saham tu jatuh merodom, terlentang macam di Sungai Buaya, mampus tuan-tuan. Gali kubur sendiri. Pakatan Rakyat dah ingatkan. Jadi besok, 14 hari bulan, hari Sabtu ini tuan-tuan yang hadir di sini, boleh turun pakai baju oren, bawalah ayo botol oren juga supaya kita himpun beramai-ramai di masjid wilayah persekutuan. Jam 2 tengah hari kita berarak ke istana baru di Jalan Duta. Boleh tuan-tuan? Sekianlah saja aku qauli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Takbir. Takbir.